Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam sambungan. Sudah lama saya rasa saya tak bersiaran secara langsung di FB ini dalam siri sedikit pada hari ini. Setelah baru je habis sesi runding cara dengan beberapa temu janji yang saya perlu kendalikan pada pagi ini. Jadi alhamdulillah kita dapat bersua muka di alam maya pada pagi ini, kembali dalam siri bicara santai untuk sihat secara alami, yang mana pada kali ini mungkin siri yang ke-6. Siri yang ke-6, kita dah ada siri 1, sesi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay, alhamdulillah faktor kesibukan tu pun nak kata nak lapangkan masa tu, mungkin nak tunggu masa yang ada tu mungkin tak ada jugalah kan. Tapi saya tunggu saya ambil ruang sementara waktu saya ada waktu sedikit ini, sementara nak rehat tengah hari ni, untuk ruang seketika untuk bicara sedikit tentang sihat secara alami yang mungkin saya dah sentuh sebelum ini, dan mungkin ini siri yang ke-6 untuk kita sama-sama lah. Dalam siri yang pertama, kedua, ketiga dan keempat yang lepas dan kelima, saya juga ada sentuh beberapa perkara lah berkaitan dengan rawatan ahli Melayu dan juga model gaya hidup sihat insaniah. Jadi dalam siri yang kelima yang lepas, saya ada berbicarakan tentang bahawa kita nak sihat ni tak semestinya kita makan ubat. Kita nak mengubah persepsi masyarakat bahawa kalau kita nak sihat, maka jawapannya ialah kita mesti ambil ubat. Bagi saya katakan lepas bahawa mengambil ubat adalah satu benda yang baik jika kita sakit. Namun begitu, mengambil ubat semata-mata bukannya satu-satunya untuk kita mencapai nilai kesihatan dan keseimbangan kehidupan yang lebih baik daripada apa yang kita lalui pada hari ini. Contohnya satu orang demam, betul ambil ubat adalah satu keperluan, tapi mengambil ubat itu bukannya satu-satu cara. Ada banyak lagi cara lain yang boleh kita usahakan di samping kita mengambil ubat itu. Jadi itu yang kita nak kongsikan dalam bicara santai. Bicara santai untuk sihat secara alami ni. Jadi kalau yang lepas, dalam sesi yang lepas, siri yang ke-6, siri kelima yang lepas, saya telah sentuh berkaitan dengan salah satu faktor yang boleh membantu di samping kita ambil ubat, di samping kita ambil rawatan, untuk kita lebih sihat ataupun kalau kita sakit untuk merawat sakit kita, berkaitan dengan motivasi ataupun motivation factors tu. Dan saya dah sentuh dalam yang lepas, saya kata motivasi itulah akan terbit bila kita ada inspirasi yang melampaui masa. Apa itu inspirasi melampaui masa? Apabila kita bercita-cita nak buat satu usaha, satu perkara melebihi daripada apa yang kita nampak dekat dunia nyata ini, malah kita dapat mengambil manfaatnya hingga ke alam akhirat. Contoh saya katalah satu orang yang sakit. Satu orang yang sakit ataupun yang menghadapi masalah kehidupan dia nak keluar dari masalah kehidupan dia, perkara pertama yang dia kena buat ialah dia kena bina balik motivasi dia. Dan macam mana nak bina motivasi itu? Dia kena ada satu inspirasi yang melampaui masa. Apa maksud inspirasi melampaui masa itu? Maknanya apa sahaja yang dia usaha pada saat dan ketika ini bukan sahaja boleh diguna ni semata-mata dekat dunia ni, malah di akhirat sana pun kita boleh gunakan juga perkara itu. Itu maksudnya motivasi ataupun inspirasi yang melampaui masa. Mana contohnya satu orang sakit, dia berubat. Jadi kalau dia ambil ubat, dia ambil rawatan ataupun apa saja usaha yang dia buat itu, mestilah mempunyai upaya, mempunyai cita-cita, inspirasi yang melebihi masa. Apa maksud melampaui masa itu? Ialah contohnya dia merawat itu semata-mata kerana Allah. Dan mudah-mudahan dengan merawat itu dan dia sembuh, dia sembuh daripada penyakit, dia dapat hilang kesempitan kehidupan dia itu, walaupun bukan sakit sebagainya, atas tujuan dia nak mengabdikan diri kepada Allah, menyempurnakan tuntutan-tuntutan yang telah diperintahkan, yang telah ditaklifkan kepada dia untuk dia menyempurnakan amal-amal kehidupan agama ni sehinggalah akhir hayat dia.
Jadi maka usaha dia tadi telah melangkaui, telah memasukkan dirinya ke dalam inspirasi yang melangkaui masa. Okay? Bukan lagi semata-mata nak sihat secara fizikal sahaja. Okay? Jadi itu mungkin yang telah saya sentuh dalam siri yang kelima yang lepas. Pada hari ini sedikit saya ingin berkongsi bahawa antara faktor lagi yang boleh beri kesan keseimbangan kehidupan selain daripada motivasi ialah bagaimana apabila kita menghadapi sesuatu kesulitan ataupun satu ujian kehidupan, sama ada senang atau susah, okay, dalam bab penyakit ni contohnya sakit sebagainya, bagaimana kita berespon dengan ujian tersebut, bagaimana kita bereaksi, berinteraksi dengan ujian tersebut, sama ada dengan respon yang positif ataupun respon yang negatif. Jadi ini yang dinamakan sebagai akhlak. Okay? Mana akhlak itulah bagaimana kita berespon, reaksi kita, okay, secara langsung dengan apa yang sedang kita hadapi. Berapa orang di kalangan kita, berapa ramai di kalangan kita apabila dia ditimpa dengan ujian, sama ada senang atau susah, maka reaksinya dalam bentuk yang negatif. Dan reaksi yang bentuk negatif itulah memberi kesan yang mudarat kepada sistem tubuh kita. Okay? Memberi kesan yang membebankan. Okay, sebab itulah dalam apa jua keadaan sekalipun, jika berlakunya apa sahaja ujian kehidupan, sama ada senang atau susah, okay, kena ingat ujian kehidupan ni tak semestinya susah saja, tak mesti sakit saja. Sehat tu pun ujian, sakit tu pun ujian, kalau kita miskin pun ujian, kalau kita kaya sampai melimpah ruah rezeki kita pun, itu pun juga ujian. Kita dihina pun ujian, kita dipuji pun ujian. Ujian ni dalam dua dimensi, dia tidak satu dimensi. Dan itu asas yang penting yang kita kena lihat. Dan apabila kita diuji sama ada dengan senang atau susah, perkara yang penting yang kita nak lalui ialah bagaimana kita bereaksi dengan ujian itu. Bagaimana kita berespon dengan ujian itu. Adakah respon kita dalam bentuk yang positif atau negatif. Jadi sebab itu kita kena faham. Dalam hari ini apabila kita diuji dengan apa bentuk je, khususnya kalau dalam pembicaraan kita ini, kalau menyebabkan penyakit, respon kita itu menggambarkan bagaimana tubuh kita bekerja ketika itu. Satu orang apabila dia sakit, hilang sabarnya. Maknanya di situ kita menunjukkan bahawa sistem tubuhnya banyak benda yang tak stabil. Sebab itulah ujian sakit. Kalau kita sakit sebagainya, kita dikehendaki dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak dalam mata-mata hadis Nabi SAW menceritakan bahawa kita perlu bersabar. Sebab sabar itulah cara kita berespon. Dengan kata lain, saya nak beritahu kat sini ialah respon yang kita tonjolkan itu, kita zahirkan itu, itulah namanya akhlak. Sebab itu dengan kata lain, untuk membina kehidupan yang seimbang, untuk membina kehidupan yang lebih baik, yang itu sama ada dalam bentuk ujian yang datang pada kita itu kesenangan atau kesulitan, maka respon yang positif, respon yang baik perlu kita lontarkan, dan respon itu berkadar secara langsung dengan keseimbangan kehidupan kita yang sedia ada. Dan sesiapa yang dapat berespon dengan positif, ataupun melontarkan respon yang positif, maka kerja-kerja untuk membina balik kehidupannya, kalau sakit nak dirawat, satu orang yang responnya positif, respon secara sifatnya, secara karakternya, maka positif, maka dia senang dirawat. Contohnya kita nak merawat satu orang yang tenang keadaan hidupnya, maka lebih senang daripada orang yang gelisah hidupnya. Dan inilah nilai kedua selepas motivasi. Selepas faktor yang saya bicarakan dalam siri yang kelima yang lepas, dalam siri ke-6 saya ceritakan bahawa respon itu sebenarnya lah nilai akhlak kita. Ataupun dengan kata lain saya sebut bahawa akhlak itu ialah bagaimana kita berespon dengan suatu perkara yang datang pada kita. Sama ada ujian itu yang positif atau ujian itu ataupun disebut sebagai ujian yang datang pada kita dalam bentuk yang senang atau susah, dan apa reaksi kita. Dan itulah nama akhlak. Dan akhlak inilah satu benda yang penting. Sebab itulah Islam didatangkan untuk memberi contoh tauladan. Khususnya junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan contoh suri tauladan yang baik kepada umat dia. Dan di sini menunjukkan bahawa akhlak adalah satu komponen yang sangat penting. Maknanya dalam mencapai nilai keseimbangan kehidupan, akhlaklah suatu komponen yang sangat kritikal. Sebab itu Islam datang dengan agama yang untuk membetulkan akhlak manusia.
Sebab akhlak manusia ini ialah lambang kepada apa? Lambang kepada keseimbangan dalaman yang dinisbahkan kepada antibody dalam tubuh kita. Maknanya satu-satu orang yang akhlaknya murni, maknanya responnya positif, respon yang baik. Ini datang je bentuk apa? Ujaan ataupun ujian dalam bentuk senang. Dia dipuji, dia bersyukur kepada Allah. Terlontar dalam perkataannya alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dikeji, dia beristighfar, dia melihat muhasabah dirinya, apa kekurangan yang ada, dia beristighfar, astaghfirullahalazim. Melihat keadaan dirinya, maka respon itulah respon positif. Dia respon ini kalau disusuli dengan ini, ditakdirkan ketika itu orang ni sakit katalah, nak berubat dalam apa bentuk penyakit saja, maka orang yang responnya positif ini akan lebih senang, lebih mudah untuk menemui jalan keluar daripada kesulitan yang dihadapi ataupun memanfaatkan kesenangan yang sedang dihadapi. Jadi kalau nak dinisbahkan apa benda respon itu, yang positif itu boleh disimpulkan kepada 4 respon yang umum ataupun yang asas, iaitu tenang, sabar, ikhlas dan redha. Saya selalu tulis dalam catatan saya sebagai SIR, TSIR, tenang, sabar, ikhlas dan redha. Sebab itulah hari ini, setiap hari, setiap masa, setiap ketika kita perlu semak 4 sifat kita ini. Tenang, sabar, ikhlas, redha. Tenang, rahsia hypothalamus. Dalam otak kita ni ada yang kawal otak kita, iaitu otak tengah tu, hypothalamus, yang mana ia mengawal apa? Sifat tenang. Seorang yang tenang, berlaku je apa-apa, tenang, dia cool, dia respon dia. Dia tak kalang kabut, dia tak gelisah, maka itu datangnya daripada sistem hypothalamusnya. Kalau dalam kesihatan, sistem hypothalamus ni mengawal homeostasis tubuh, julat keseimbangan sistem tubuh kita. Dua ialah sabar, rahsia kelenjar thymus. Kita ada kelenjar dalam tubuh kita, kelenjar thymus, yang mana sedikit memberi respon, sedikit sebanyak memberi kesan kepada nilai kesabaran kita. Yang ketiga ialah ikhlas, rahsia empedu, dan akhir sekali ialah tulang. Sebab itulah sentiasalah kita semak 4 sifat ini, ataupun saya suka sebut sebagai 4 akhlak utama. Yang mana ialah tindak balas 4 ni je dulu. Saya nak bagi tahu 4 ni. Nanti pada masa ni saya akan ulaskan detail. Untuk hari ni ingat 4. Siapa-siapa saja yang sifat tenang, sabar, terkawal, sebab tenang lawannya gelisah. Sabar lawannya pemarah. Ikhlas lawannya mungkit-mungkit. Redha lawannya ialah tidak menerima apa yang ditetap. Maka jika mencapai keempat-empat ini dengan yang amat-amat positif, maka ketika itu sekalipun dia sakit, dia amat senang untuk dirawat. Sebaliknya jika orang tu gelisah, pemarah orangnya, mengungkit, dan tidak redha dengan sebarang ketetapan sama ada senang atau susah, sekali asyik melihat orang lain dia lebih baik pada dia, ataupun lebih senang pada dia, dia je yang rumit dan sulit, maka orang ini kalau sekalipun ditimpa dengan ujian, contohnya sakit lah, kalau orang ni kena kanser, dengan keadaan sifat tenang, sabar, ikhlas, redhanya itu tidak terkawal, maka sekalipun menemui rawatan ataupun ubatan atau kaedah rawatan yang baik sekalipun, maka dia lebih sukar untuk mencapai keseimbangan kembali ataupun penyembuhan kembali kerana responsi tubuh tadi yang agak negatif. Jadi sebab itulah menghadapi ujian apa-apa pun, cuba balik. Kalau boleh, kalau dalam kuliah sebelum ni, saya kata kalau boleh malam sebelum tidur tu tangan duduk atas dahi. Tangan duduk atas dahi, cuba termenung sekejap, jangan tanya orang lain, tanya diri kita.
cukup ada anak-anak, kerana anak-anak kita. Kalau ada pasangan, kerana pasangan kita. Kalau kita bekerja di pejabat, sabar tak dengan apa situasi pejabat rakan, ujian-ujian berakan sekerja kita, daripada majikan kita, daripada bos kita, daripada subordinate kita. Okay, ataupun kalau kita bisnes, ujian-ujian perniagaan yang datang daripada partner kita, daripada rakan kongsi kita, daripada pembekal kita, daripada pelanggan kita dan sebagainya. Cukup sabar tak kita? Sabar tak kita? Yang bukan pada masing-masing kena tanya lah kan. Kalau kita dalam adab, kalau kita sakit, kita sabar tak menghadapi sakit ni? Okey, nombor 3, okay, tangan tak ada lagi kan. Okay, sebelum telak mata tu tanya juga kan, cukup ikhlas tak kita dalam amal perbuatan? Okey, kalau ibu-ibu kat rumah tu masak kita ini. Okey, sebab itu penanda aras dia, sama ada kita seimbang atau tidak. Okey, nombor 4, redha tak kita dengan ketetapan Allah yang sedang kita lalui pada hari ini. Okey, sebab perkara ini perkara yang orang kata, sebab saya tulis perkataan sir, tenang, sabar, ikhlas, redha. Dia sir, T-S-I-R, benda yang tak nampak, benda yang tersembunyi, benda yang ada dalam hati kita. Okey, dan ini kekunci kedua. Jadi maknanya dengan kehidupan, okey, dalam siri yang kelima lepas, saya kata kita perlu sentiasa bermotivasi. Dan motivasi ini akan datang dengan apa? Dengan inspirasi yang melangkaui masa. Okey, maknanya setiap apa yang kita buat, mesti kita berikan nilai. Nombor 2 ialah kita mesti membina akhlak yang murni. Yang mana akhlak ni apalah respon kita. Apa sahaja ujaan yang datang, sama ada positif atau negatif, bagaimana kita bereaksi. Okay, bagaimana kita berespon dengan batu. Okay, dan itu datang daripada mana? Daripada sistem dalaman tubuh kita. Akhlak ini bukan suatu lakonan. Tak boleh berlakon. Akhlak datang dari dalam diri kita. Okay, maka akhlak yang murni ini, okay, ataupun apakah benchmark akhlak yang murni ini? Sula semak 4 perkara. Pertama ialah cukup tenang tak kita dalam menghadapi kehidupan semasa kita ini. Nombor 2, hari ini tenang balik daripada sekecil-kecil benda perkara sampai sebesar-besar perkara. Dan akhir sekali ialah apa? Okay, sabar tak kita, redha tak kita dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang kita lalui pada hari ini. Okay? Jadi masing-masing lah cuba lihat kan. Okay, dah 2 perkara dah. Jadi insya-Allah pada siri akan datang saya akan kongsikan juga faktor ketiga untuk kita mencapai nilai keseimbangan kehidupan, ataupun juga kalaulah kita terganggu nilai keseimbangan kehidupan dan kesihatan kita, kita nak keluar daripada masalah tersebut. Kalau kita sakit, hal yang lebih cepat, lebih baik. Okay. Apakah faktor yang ketiga? Faktor pertama saya dah sentuh, kita kena bina motivasi yang mutlak dengan apa? Dengan inspirasi yang melangkaui masa. Nombor 2, kita cerita tadi baru sekejap tentang kita mesti membina akhlak yang murni. Apakah akhlak yang insya-Allah nampaknya panjang juga ni kalau nak explain ni, tapi asasnya ialah akhlak akan terbina dengan satu jalan yang telah disyariatkan kepada kita, iaitu apa? Okey, sempurnakan solat. Kita telah ditaklifkan syariat kita untuk solat 5 kali sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kan? 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isyak. Okay, maka akhlak akan terbentuk. Okay, ini metode. Sebab akhlak inilah nilai kehidupan. Kata bentuk bila kita berupaya, bila kita mula mengusahakan untuk menyempurnakan solat 5 waktu. Sempurnakan, bukan tunaikan. 2 benda dalam redha. Dan bagaimana nak bina 4 akhlak yang murni ini? Melalui penyempurnaan solat. Dan apa yang dikatakan penyempurnaan solat itu? InsyaAllah kita jumpa dalam siri yang ke-7 nanti. Doakan mudah-mudahan kita dapat bersambung lagi pada siri yang ke-7. Masa dan ruang dia, insyaAllah bagi siapa yang dapat menontonnya secara live, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan anda mendapat manfaat walaupun agak kelang kabut juga. Saya tadi ingat nak buat pukul 11.30, pukul 11.30,
tapi terlajak juga sebab passion yang last tadi agak terlambat sikit. Okey, dan kebetulan passion tu akan tentang membina akhlak yang murni untuk membentuk 4 akhlak utama: tenang, sabar, ikhlas, redha, melalui apa? Ini yang nak cerita yang ketujuh nanti. Dalam siri yang ketujuh, solat. Okey, 5 waktu tu macam mana kita nak